Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan dengan bahagian yang kedua dalam pemikiran tamadun Islam. Sebelum ni kita dah menceritakan tentang pemikiran tamadun Islam dari aspek ilmu dan juga kemasyarakatan. Yang mana kita nak sambung dua lagi tentang aspek politik dan ekonomi dalam Islam. Baik, kita perlu faham satu perkara. Bila sebut tentang politik dan pemerintahan, kita kena tahu Nabi Muhammad SAW bukan sahaja seorang Rasul, bahkan Nabi juga adalah seorang ahli politik. Kenapa sedemikian? Kita perlu tahu bila mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Lendu, sampai jangkau Mekah ke Madinah, maka yang menjadi ketua negara Madinah adalah Nabi Muhammad sendiri. 10 tahun Nabi menjadi pemerintah, bermaksud 10 tahun Nabi menjadi ahli politik. Dan Ibn Taymiyah pernah mengatakan, memimpin dan memerintah menjadi ahli politik ini adalah antara kewajipan agama yang terbesar. Dan agama Islam hanya boleh ditegakkan dengan kekuasaan kepimpinan. Maksud dia apa? Pentingnya politik ini dalam Islam kerana untuk menegakkan sesebuah agama, untuk menegakkan Islam itu sendiri, perlu ada kepimpinan. Kita ambil contoh kita dekat Malaysia ni. Kita dekat Malaysia, agama Islam terbela. Sebab apa? Pemimpin kita adalah orang Islam. Pemimpin nombor 1 dekat Malaysia. Siapa dia? Bukan PM. Yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah adalah orang Islam, maka agama Islam itu dilindungi. Berbanding dengan pemimpin negara-negara yang pemimpinnya bukan Islam. Di Amerika sebagai contoh. Siapa? Donald Trump. Maka adakah Islam itu dapat dibela 100% dekat sana? Tak boleh. Maka sebab itulah Ibn Taymiyah kata, untuk menegakkan agama Islam, perlulah ada pemerintahan, perlulah ada pemimpin-pemimpin Islam. Definisi politik ini korang boleh baca sendiri sepatah lalu. Yang mana Ustaz nak tekankan, ini dia. Dalam Islam, politik ini disebut sebagai siasah. Apa yang dimaksudkan dengan siasah? Abdul Wahab Khalaf yang kedua tu bagi tahu, siasah adalah mentadbir urusan luar dan dalam negara melalui peraturan undang-undang untuk memperoleh keamanan individu dan masyarakat serta menghindari kemudaratan. Maka dia ada 3 perkara penting dalam definisi Abdul Rahman Khalaf ni. Yang pertama, politik ataupun siasah ini adalah mentadbir urusan dalam dan luar negara. Yang kedua, menggunakan undang-undang. Yang ketiga, untuk memperoleh keamanan dan menghindari kemudaratan. Manakala Abdul Jalil Burhan, dia memberitahu kepada kita bahawa siasah ini adalah ilmu yang membincangkan mengenai pentadbiran sesebuah kerajaan Islam yang terdiri daripada undang-undang dan sistem yang berasaskan kepada Islam, atau mentadbir urusan umum daulah Islamiyah dengan cara membawa kebaikan kepada manusia dan mengelakkan mereka daripada kemudaratan tanpa melanggar sempadan syarak. Panjang tapi poin dia sama je. Yang mana dia ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah mentadbir sesebuah kerajaan Islam. Yang kedua, menggunakan undang-undang dan sistem-sistem Islam. Yang ketiga, untuk membawa kebaikan kepada manusia dan mengelakkan kemudaratan kepada manusia. Itu sahaja poin tentang siasah Islamiah ataupun politik Islam. Baik, ini perkara yang asas dalam politik Islam, yang mana sistem politik Islam ada beberapa prinsip dia dan untuk mewujudkan sebagai seorang pemimpin yang baik dalam yang disepakati. Yang pertama sekali, perlu tahu tentang konsep Rabbaniyah. Apa yang dimaksudkan dengan Rabbaniyah? Kita pernah dengar sebelum ni. Rabbaniyah daripada perkataan Rabb, ketuhanan. Bermaksud dekat sini, Allah Ta'ala yang telah mencipta dan mentadbir alam. Allah Ta'ala telah meletakkan peraturan-peraturan dia. Maka kalau kita menjadi pemerintah, yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang maha tinggi, maka Allah telah letakkan syarat-syarat undang-undang peraturan dia. Kita sebagai pemimpin hanyalah hamba Allah Ta'ala, ikutlah peraturan undang-undang yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, asas politik Islam adalah amanah. Amanah, kita mesti tanggungjawab, kita mesti ikhlas dalam melaksanakan tugas kita. Yang ketiga, adalah
keadilan. Islam mementingkan adil. Dia tak boleh, oh kau pernah pangkah aku dulu, kau pernah sokong aku bagi bantuan kat kau. Yang ni tak pernah sokong aku, kau takkan dapat bantuan. Tak boleh sedemikian. Dan yang keempat adalah konsep musawah, persamaan. Islam tak pernah double standard. Tak ada warna kulit tu lain, keturunan lain. Tiba-tiba kita tak bagi dia bantuan, kita tak jaga dia. Tak sedemikian. Islam ini, kalau mana kita menjadi pemimpin, bermaksud kita pemimpin kepada semua orang, semua bangsa, semua keturunan. Yang seterusnya, yang kelima, konsep musawah. Konsep musyawarah. Musyawarah, bermusyawarat, berbincang. Islam, walaupun kita ini pemimpin, bukan bermaksud kita betul 100%. Maka nak dapatkan keberkatan, hendaklah berbincang. Itu kaedah yang telah Islam ajarkan kepada kita. Pernah diceritakan zaman Nabi SAW ketika perang, dalam 2 peristiwa perang. Yang pertama adalah dalam perang Badar. Waktu Nabi SAW sampai ke kawasan perang tu, orang Islam tak ramai, 313 orang sahaja yang menyertai perang Badar. Maka pada waktu tersebut, bila mana Nabi sampai dekat satu kawasan bernama Badar, dekat kawasan Badar ni, kalau Ustaz boleh tunjukkan kat sini, boleh nampak ke? Lebih kurang lah. Yang mana Badar ni, dia lebih kepada, kita katakan, banyak perigi. Dalam satu kawasan tu, dia banyak sangat perigi. Maka tentera Islam dah sampai daripada atas ni. Dah sampai, ada perigi apa semua. Maka Nabi bagi tahu, kita buat kemah kat sini sementara tunggu orang kafir datang untuk berperang. Maka pada waktu tersebut, datang seorang sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kau cadangkan buat kemah dekat sini, adakah ini arahan Allah Ta'ala ataupun pilihan kau sendiri? Maka Rasulullah kata, ya, pilihan dia. Maka apa cadangan sahabat tu? Apa kata kita buat dekat tengah-tengah? Yang mana kawasan ni banyak dia punya perigi-perigi kan. Ada perigi sini dan sebagainya. Maka dia kata buat perkemahan tengah-tengah ni. Semua perigi yang dekat depan kita, kalau buat kemah kat sini, semua perigi yang dekat sebelah depan ni, kita kambus. Apa yang berlaku? Orang kafir datang daripada bawah ni, datang berjalan jauh, penat. Dia nak ambil sumber air depan ni dah kena kambus. Dekat mana sumber air ada? Belakang tentera Islam. Ini adalah satu kaedah yang diajar, yang diminta, sahabat minta Nabi buat sedemikian. Nabi setuju tak? Ya, Nabi setuju. Bermaksud Nabi tak pernah cakap, siapa Nabi, aku ke kau? Tak. Yang mana pada waktu tersebut ada cadangan yang lebih baik, maka Nabi bersetuju. Walaupun dia adalah seorang Nabi. Begitu juga dalam peperangan ketiga dalam Islam. Kita tahu perang ketiga dalam Islam, kita ada perang Khandaq, gali parit tu. Siapa yang suruh menggali parit? Seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Dia bagi tahu dia orang Farsi. Dekat Parsi, memang dia akan gali parit untuk benteng pertahanan. Maka Nabi sekali lagi terima cadangan Salman. Dan Nabi pun tak pernah double standard. Aku Nabi ke kau Nabi? Tak. Nabi terima cadangan hasil daripada mesyuarat. Maka kalau mana kita nakkan satu keberkatan dalam pentadbiran kita punya kepimpinan kita, maka lakukanlah musyawarah. Dan yang terakhir, asas politik dalam Islam adalah al-hurriyah. Hurriyah ni maksud dia kebebasan. Kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh sekat kebebasan masyarakat. Kebebasan bersuara, kebebasan bergerak, kebebasan mendapatkan tempat tinggal. Kita perlu berikan kepada semua rakyat-rakyat ataupun golongan-golongan yang kita takbir. Itu sedikit sebanyak Ustaz ambil poin yang pentingnya dalam politik Islam ni. Baik, kita tengok yang berikutnya tentang ekonomi dan keuangan Islam. Sebab tajuk ni dia lebih berat. Baik, apa yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah satu bentuk ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dari segi memperoleh, mengguna atau menguruskan sumber asli untuk kebaikan diri dan masyarakat secara kebendaan atau kerohanian untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda dia punya takrifan ni macam susah dia nak faham. Mudah dia menjadi. Tengok handphone korang masing-masing. Okey. Daripada mana dapat handphone ni? Beli. Korang beli handphone ni, mana dapat duit? Parents. Parents korang kerja apa?
Halal tak kerja tu? Itu yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam dia kaji semua benda daripada mana memperoleh sesuatu. So, korang ada handphone masing-masing, macam mana korang peroleh? Beli. Beli tu sah tak dalam Islam? Sah, bukan mencuri. Mencuri itu haram, beli itu halal. Maka beli telefon ni, memperoleh telefon ni daripada pembelian, itu boleh. Daripada mana pula dapat duit? Daripada mak ayah. Korang bukan curi duit mak ayah, tapi daripada mana pula mak ayah korang dapat duit? Kerja yang halal. Maka pembelian telefon ini dibenarkan dalam Islam. Cara guna pula telefon ni. Korang guna telefon ni untuk apa? Untuk kontak, untuk telefon mak ayah, untuk dapatkan info apa semua. Cara guna betul tak? Betul. Maka bila mana cara guna tu betul, maka dapatlah pahala. Itu dari sudut ekonomi. Kalau cara guna salah, untuk apa telefon ni? Untuk menipu member, untuk tengok laman web yang mengarut apa semua, maka cara guna itu salah, maka dapatlah dosa. Dan cara mengurus pun benda yang sama. Untuk kebaikan diri dan masyarakat. Bila mana korang gunakan telefon ni untuk kebaikan diri sendiri ataupun untuk kebaikan masyarakat, barulah dibenarkan penggunaan tersebut. Guna untuk apa? Sebarkan dakwah, untuk ajak orang buat kebaikan, apa semua okey lah. Ini buat benda yang mengarut, buat TikTok lah, apalah semua. Kalau TikTok tu baik, okey, Alhamdulillah. Ustaz bukanlah anti TikTok, tak. Ustaz pun tak pernah buat pun benda tu. Cuma nak bagi tahu, ini adalah satu medium. Kalau mana kita salah menggunakan sesuatu benda itu, maka dapatlah dosa. Dan juga secara kebendaan ataupun kerohanian. Macam mana Ustaz bagi tahu tadi? Kalau guna telefon ini, secara kebendaan dia untuk berhubung dengan orang. Tapi secara kerohanian dia untuk mengeratkan silaturahim. Maka dapatlah pahala. Boleh faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan ekonomi. Islam ni, dia bukan tengok sepitah lalu je. Kalau mungkin, kalau korang belajar ekonomi yang lain, ekonomi konvensional sebagai contoh, dia memang bagi tahu dekat korang. Mana dapat telefon ni? Telefon ni beli apa semua. Okey, settle macam tu. Islam tak. Islam tengok detail daripada mana dapat, mana duit tu, sumber duit tu, untuk apa gunakan telefon tu. Maka itu yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam. Maka matlamat kegiatan ekonomi, pentingnya ekonomi ini dalam Islam adalah untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Sebab Islam ini bersifat adil. Islam nakkan semua masyarakat itu dapat layanan ekonomi yang sama. Kebahagiaan itu, kebajikan itu mesti dikongsi bersama. Yang kedua, matlamat kegiatan ekonomi Islam untuk memastikan keperluan asasi mencukupi. Yang ketiga, untuk mengoptimumkan penggunaan sumber. Kalau yang mana belajar ekonomi tahu, sumber-sumber yang ada dekat dunia ni terbatas. Tapi permintaan orang, nafsu manusia ini tak terbatas. Nafsu manusia ni melampau-lampau. Macam korang telefon dah banyak dah korang pakai. Sebab apa? Korang nakkan sesuatu yang lebih. Itulah nafsu. Tetapi Islam bagi tahu kita perlu optimumkan benda tersebut. Barulah kita tidak membazir, barulah kita tidaklah terlalu kedekut. Pada masa yang sama, yang keempat, matlamat kegiatan ekonomi untuk kesaksamaan pengagihan harta. Islam pentingkan kesaksamaan dan keadilan, bukannya sama rata. Ini beza. Apa maksud saksama ni? Saksama dengan sama rata ni benda yang berbeza. Okey, Ustaz bagi contoh. Korang pelajar universiti. Korang ada seorang lagi adik sekolah menengah, korang ada seorang lagi adik sekolah rendah. Ayah korang bagi duit belanja dekat adik korang sekolah rendah tu RM5. Yang adik korang sekolah menengah tu RM5. Korang yang dekat universiti pun RM5. Sama rata ataupun saksama? Itu sama rata. Kalau sama rata, adil tak? Dalam ekonomi Islam, tidak adil. Kita perlu agihkan ikut saksama. Maka kalau saksama yang macam mana ayah korang buat sekarang ni, mungkin yang sekolah rendah tu RM5 cukup lah kot. Yang sekolah menengah tu mungkin RM10. Korang yang kat universiti ni RM100. Sebab apa? Bergantung kepada keperluan. Itu dinamakan sebagai kesaksamaan. Selain daripada itu, matlamat kegiatan ekonomi nak menjamin kebebasan individu, memberi hak dan peluang, memberi keadilan kepada semua. Ini korang boleh baca sepitah lalu je. Baik, falsafah ekonomi Islam. Ini pun Ustaz akan touch sikit sahaja. Yang mana, apa yang dimaksudkan dengan falsafah ekonomi?
asas kepada falsafah ekonomi ni, asas ataupun akar kepada ekonomi Islam. Itu dia falsafah. Falsafah ni akar kepada sesuatu ilmu. Maka dalam ekonomi Islam, asas dia yang pertama adalah tauhid. Apa maksud tauhid? Tauhid daripada perkataan wahid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita mengesakan Allah, kita ni siapa? Kita ni hamba. Allah Taala itu adalah Tuhan. Maka kita jangan pula memperhambakan orang lain. Kita semua sama. Itu maksud tauhid. Kita tahu Allah Taala itu adalah Tuhan. Allah telah menetapkan hukum hakam dia. Kita ikutlah benda itu. Yang kedua, falsafah ekonomi Islam adalah rububiyah ataupun rabbaniyah. Sekali lagi kita jumpa perkataan rabbaniyah. Rabbaniyah ni apa? Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang mengurus dan mentadbir alam ini. Kalau mana Allah telah tetapkan peraturan dalam mentadbir alam, kita ni hamba dalam menjalankan kegiatan ekonomi, ikutlah peraturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan itu. Yang ketiga, nilai keadilan. Yang macam mana Ustaz bagi tahu tadi, Islam juga sangat mementingkan keadilan. Macam mana nak dapatkan keadilan? Berikan kesaksamaan kepada orang lain. Yang seterusnya, yang keempat, falsafah ekonomi Islam, tazkiyah. Tazkiyah ni apa? Penyucian. Islam sangat mementingkan penyucian. Penyucian tu ada dua. Yang pertama, penyucian hati. Macam mana nak sucikan hati? Minum klorok. Tak. Yang nak menyucikan hati mestilah dengan baca Quran, berzikir, muhasabah diri dan sebagainya. Pada masa yang sama, ekonomi ataupun harta juga perlu disucikan. Macam mana nak sucikan harta? Dengan berzakat, dengan banyak sedekah dan sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, yang kelima, konsep khilafah. Khilafah ni apa? Khalifah. Kita tahu kita ni adalah manusia, hamba Allah Ta'ala dan sebagai khalifah. Bila kita tahu kita ni khalifah, ada dua tanggungjawab khalifah. Yang pertama, mengurus dan mentadbir alam. Yang kedua, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, konsep kesamarataan hidup. Islam bagi manusia ini peluang untuk berniaga, peluang untuk berjaya itu sama rata. Dia tak boleh engkau keturunan kau baik-baik apa semua, engkau ni anak datuk, engkau dapat bantuan tu lebih. Engkau dapat buka bisnes. Engkau ni orang miskin apa semua, engkau tak boleh bisnes. Tak, Islam bagi semua orang keperluan ekonomi itu sama rata, maka kita sendiri yang mencari peluang tersebut. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini mudah bagi kamu semua. Semua manusia dapat peluang untuk menjalankan kegiatan ekonomi agar mereka punya kehidupan itu menjadi lebih baik. Cuma kadang-kadang kita sahaja yang tak nak ambil peluang tersebut. Baik. Ini sumber kegiatan, sumber keuangan Islam. Sebenarnya benda ni sebahagian daripada bab yang akan datang. Kalau kita cerita tentang zaman Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, itu yang paling penting dalam bab ni. Tapi Ustaz percaya, korang tak cerita bab ni dalam zaman Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. So sebab itulah Ustaz kena masukkan dalam slide ini. Bila cerita tentang pemikiran tamadun Islam dari sudut ekonomi, daripada mana negara Islam itu dapat keuangan? Dia ada beberapa perkara. Yang pertama, negara Islam boleh dapat keuangan. Negara Islam boleh peroleh sumber keuangan itu melalui zakat. Apa dia zakat? Bayaran yang diberikan mengeluarkan sebahagian harta yang tertentu. Apabila korang dah cukup syarat, korang perlu keluarkan zakat. Zakat umumnya ada dua. Satu zakat fitrah, satu zakat harta. Bayar zakat tak? Siapa yang bayar? Mak ayah kau bayar. Kenapa bukan korang yang bayar? Sedangkan zakat ini adalah tanggungjawab individu. Bukan tanggungjawab mak ayah korang. Okey, Ustaz bagi tahu. Tadi zakat ada dua. Zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah, zakat harta je. Korang tak ada harta lagi. Tapi zakat fitrah itu wajib korang bayar. Syarat zakat fitrah. Yang pertama Islam. Korang Islam tak? Islam. Yang kedua baligh. Korang baligh tak? Baligh dah. Yang ketiga berakal. Ada akal tak? Ada dah. Yang keempat berkemampuan. Korang mampu tak? Semua kata tak mampu.
sedangkan korang semua mampu untuk bayar zakat. Berapa kadar zakat fitrah? Ambil dalam RM7, RM7 ke RM8 macam tu lah. Biasa dalam RM7. Ada negeri RM6.5 apa semua. RM7 setahun kadar zakat fitrah yang telah ditetapkan. Macam mana korang kata korang tak mampu? RM7 bahagi 365 hari. Minta maaf, 365 hari bagi RM7. Sehari 2 sen lebih kurang. Mampu tak? Sebenarnya mampu. Rasulullah kata, kalau mana kita ada makanan pada hari raya, tahun ni tak tahu raya ke tak, tapi raya lah. Kalau kita ada makanan pada hari raya, Rasulullah kata, bermaksud kita wajib bayar zakat fitrah. Selama ni korang raya, ada tak makanan? Ada kan? So, sebenarnya korang wajib bayar zakat fitrah sendiri. So, mulai tahun ini, tolonglah bayar zakat fitrah sendiri. Kalau pun korang tak mampu nak keluar bayar zakat fitrah, bagi duit dekat ayah korang. Ni ayah, RM7 duit zakat fitrah saya. Wakilkan ayah korang untuk bayarkan zakat tersebut. Tu tak jadi masalah. Tapi yang penting, zakat fitrah ini tanggungjawab individu. Perasan tak? Kenapa Ustaz kata sedemikian? Rukun Islam berapa? 5. Pertama, mengucap syahadah. Korang dah mengucap kan? Yang kedua, solat. Solat kan? Selesai. Yang ketiga, puasa. Puasa belum? Dah lah. Masing-masing dah puasa. Yang kelima, yang terakhir dulu. Mengerjakan haji. Dah buat haji belum? Belum. Kenapa belum buat? Tak mampu. Ini tak apa. Sebab Nabi kata, faman istata'a ilahi sabila. Siapa yang tak mampu, sekurang-kurangnya buatlah yang keempat ini. Apa dia? Mengeluarkan zakat. Perasan tak? Selama ni korang punya rukun Islam hanya 3/5 daripada rukun Islam tersebut yang telah korang buat. Buatlah satu lagi, bayar zakat. Lengkaplah korang punya rukun Islam itu. Mulai tahun ni tolong bayar zakat fitrah sendiri. Nak bayar kat mana? Boleh bayar dekat masjid, boleh bayar dekat pusat zakat. Kadang-kadang korang pergi mana-mana shopping mall pun dia ada orang boleh bayar zakat kan kat situ. Bayarlah, ataupun bayar online pun boleh. So, mulai tahun ni tolong bayar zakat fitrah. Baik, kita teruskan, panjang pula cerita. Yang kedua, sumber keuangan Islam boleh peroleh daripada kharaj. Kharaj ni cukai tanah. Yang ketiga, ghanimah. Ghanimah, harta rampasan perang. Dulu, bila mana orang Islam berperang dengan orang bukan Islam, orang Islam menang. Maka orang-orang bukan Islam ni dia lari. Dia tinggalkan harta benda dia apa semua. Maka boleh ambil tak? Boleh ambil. Itu harta rampasan perang. Duit tu, yang mana 80% dia bahagikan kepada orang tentera-tentera, baki 20% tu masuk dalam keuangan negara. Mudahnya macam itulah nak faham. Baik, yang keempat, faid. Faid ni adalah harta yang diperoleh melalui jalan pendamaian, ataupun dulu kalau dalam Kesultanan Melayu Melaka disebut sebagai ufti. Apa maksud dia? Zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu menjalankan hubungan diplomatik dengan Siam, maka Melaka bayar ufti dekat Siam tiap-tiap tahun. Pokok emas tu, duit emas yang dia buat bentuk pokok tu, dia bagi dekat negara Siam supaya apa? Tidak berperang. Maka itu pun boleh jadi sumber keuangan negara Islam. Kalau mana negara-negara luar, negara-negara bukan Islam berdamai dengan negara Islam, dia nak bayar wang perlindungan, maka itu dibenarkan. Itu dinamakan faid. Yang seterusnya, jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Kalau orang Islam bayar zakat fitrah yang korang baru nak bayar tu, maka bukan Islam bayar jizyah. Dan yang terakhir, unsyur. Unsyur ni cukai perdagangan ataupun cukai pertanian. Maka dalam sebuah negara Islam, dia boleh peroleh sumber-sumber keuangan melalui banyak kaedah. Ada lebih kurang 6 kaedah ni. Dapatkan duit masuk dalam perbendaharaan negara, maka boleh digunakan untuk pembangunan negara. Baik, nanti kita akan buat sedikit discussion dekat dalam Google Meet. Kita akan bincang lebih lanjut tentang bab-bab yang telah Ustaz sharekan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.